السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu kita pada malam ini, pertemuan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam ilmu qudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita menyambung hampir 4 bulan lamun. Kita sambung semula perbahasan kita di dalam suratul Baqarah, di mana saya telah berhenti kuliah pada bulan Februari. Bulan Mac tak ada kuliah PKP. Maka pada bulan Februari saya telah berhenti pada ayat 189. Berhubung dengan peredaran bulan, sahabat melihat adanya hilal bulan sabit. Lalu Rasulullah menerangkan apakah dia bulan sabit itu. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Adalah peredaran bulan itu, kata Allah, sebagai mawaqit, menentukan waktu-waktu untuk manusia dan juga menunaikan ibadah haji. Dan telah juga kita bahas bahagian kedua ayat tersebut berhubung dengan takwa, bahawa bukanlah
taqwa itu an ta'tul buyuta min zuhuriha. Kamu masuk ke rumah kamu melalui pintu belakang. Yang telah kita sebut akan asbabun nuzulnya. Di mana apabila selesai Abu Jahal dan musyrikin Makkah menunaikan haji, maka mereka balik ke rumah, mereka akan masuk pintu belakang. Mereka tidak masuk pintu hadapan. Setengah riwayat sebut mereka akan buat satu pintu baru di belakang. Sebab kononnya mereka dah bersih suci. Dah jadi Pak Haji. So kalau masuk pintu depan tu, pintu tu dulu, bawah pintu tu lah duk bawa pelacur, bawa arak. So takut haji tak mabrur. Maka ikut pintu belakang. Lalu Allah jawab, walaisal bir. Bukanlah yang dikatakan kebaikan itu an ta'tul buyuta min zuhuriha. Engkau masuk rumah melalui pintu belakang. Walakinnal birra manittaqa. Tapi kebaikan itu, kata Allah, ialah sifat taqwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ikut pintu depan, kata Allah. Tak ada kena-mengena dengan pintu. Adat jahiliah ni dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa kebaikan itu bukan ikut pintu. Kebaikan itu ialah taqwa. Apatah lagi jauh nak sebut kerajaan, pintu belakang. Lagi jauh. Itu lagi jauh. Muslimin dan muslimat. Malam ni kita sambung ayat seterusnya, 190. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman yang mafhumnya, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu menceroboh, yakni kamu yang memulakan peperangan itu. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, di antara perkara yang dibenarkan oleh Islam ialah berperang. Cumanya kita mesti memahami dan membahaskan secara detail akan peperangan tersebut. Tetapi Islam adalah suatu agama yang kalau sampai pada tahap Islam kena berperang lawan dengan musuh, sila. Di sana ada dalil. Walaupun Islam itu agama silmiyah, agama assalam, agama keselamatan,
Agama ad-din yang tidak naya orang. Tetapi agama Islam, Allah ajar kita bahawa Islam ni ada izzah, ada prinsip. Islam tidak boleh diperkotak-katikkan. Allah benarkan Islam menghadapi musuh sampai kepada tahap berperang. Kalaulah tuan-tuan muslimin dan muslimat melihat secara asas keizinan berperang, sila rujuk suratul Hajj ayat 39 dan pangkal ayat 40. Itu dalil. Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbunallah." Al-ayat. Ayat tu panjang. Saya baca untuk mengambil dalil keizinan berperang. Suratul Hajj turun di Madinah. Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulim." Udzina, telah aku beri izin. Aku izinkan sekarang, kata Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah bersabar, menanggung kesabaran yang tinggi. Allah tidak menurunkan ayat untuk Nabi berperang lawan Abu Jahal waktu itu di Makkah, belum. Yang disuruh atas Nabi ialah fasbir. Berapa banyak ayat-ayat surah-surah Makkiyah yang turun, yang memerintahkan Nabi dan para sahabat supaya bersabar. Fasbir sabran jamila dalam Al-Ma'arij. Bersabarlah wahai Muhammad, kerana sesungguhnya sabar itu jamilah, sabar itu jamil, sabar itu cantik, sabar itu indah. Dalam surah Qaf, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Al-ayah. Dalam surah Qaf, di hujung surah Qaf, kata Allah, bersabarlah wahai Muhammad ala ma yaqulun, atas apa yang mereka kata kepada kamu, atas apa yang mereka labelkan kamu. Label pula, melabelkan Nabi bukan main-main, siap terbit daripada mesyuarat. Mesyuarat di Darun Nadwah, bukan kedai kopi. Parlimen Quraisy. Mesyuarat dengan minit dia siap. Mengambil keputusan. Ini dia kita nak kata ke Muhammad. Orang gila, memecah belah, ahli sihir, kahin, dukun, memecah belahkan umat Arab. Label ini, tuduhan ini terhasil dalam mesyuarat, bukan main-main. Bincang habis.
Allah kata apa ke Nabi? Fasbir ala ma yaqulu. Sabar. Sabar engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan pada engkau. Jangan balas apa, sabar. Sampai Allah sebut dalam Al-Furqan, wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Dalam Al-Furqan kata Allah, wa idza ra'auka, apabila mereka melihat engkau, yakni melihat Nabi. Musyrikin Makkah melihat Nabi. Apa kata Allah? In yattakhiduna illa huzwa. Mereka menjadikan Nabi barang olok-olok. Sambil mereka berkata, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Inikah dia manusia ni? Inikah dia orangnya yang layak menjadi rasul? Seorang pengembala kambing, seorang yang tak punya harta seperti kita, mereka perlekeh Nabi. Apa tindakan Nabi? Sabar. Terus berdakwah, sabar. Ketika Rasulullah melalui kawasan penyiksaan Sumayyah, antara lagu Hijaz yang paling saya suka ialah Sumayyah. Cukup syok lagu. Sumayyah, suaminya Yasir dan Abdullah dan Ammar, 4 beranak diseksa. Syahidah pertama ialah Sumayyah, Negro Afrika. Dia perempuan Negro Afrika. Allah memilih perempuan Negro untuk menjadi perempuan pertama syahid di bumi Makkah. Suaminya Yasir syahid. Anaknya Abdullah syahid. Manakala Ammar bin Yasir tidak syahid. Panjang cerita tentang Ammar. Saya nak sebut apa? Ketika Rasulullah lalu dan melihat mereka diseksa, apa yang Nabi kata? Sabrun ala Yasir maw'idukumul jannah. Itu yang Nabi boleh sebut. Nabi kata sabrun ala Yasir. Sabarlah keluarga Yasir. Sabar. Sabar kamu. Nabi tak boleh buat apa? Maw'idukumul jannah. Dijanjikan untuk kamu syurga. Nabi sebut yang apa poin saya nak sebut? Di peringkat 13 tahun adalah peringkat Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat bersabar. Walaupun di sana ada Umar Al-Khattab, ada Hamzah si singa yang garang ini, tetapi tetap Rasulullah diperintah oleh Allah supaya bersabar nanti sampai masanya. Nah, hijrah saja ke Madinah tahun kedua hijrah turun ayat. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Baik, sekarang aku izinkan kamu boleh berperang. Sebab kamu telah zulimu, kamu telah dizalimi, dihalau Nabi dan sahabat, diburu dalam peristiwa hijrah. Kamu telah dizalimi. Itu bumi kelahiran kamu, bumi Makkah. Apa salah Rasulullah? Apa salah sahabat? Nanti kita tengok ayat 40. Surah yang sama, Al-Hajj. Kata Allah, ayat 39, tak habis lagi. Kata Allah, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah, aku ni Allah, amat-amat berkuasa ala nasrihim, untuk menolong mereka. Lalu datanglah ayat 40 Al-Hajj. Apa
Kenapa yang kamu sampai? Apa dosa Nabi dan sahabat? Yang kamu halau mereka, kamu zalimi mereka. Allah Ta'ala sebut, allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Iaitulah mereka-mereka. Ukhriju. Orang belajar Arab faham. Ukhriju, dikeluarkan. Bukan keluar, kharaja. Bila kata ukhriju, makna dipaksa keluar. Dihalau. Senang cerita. Dihalau. Ukhriju. Allazina ukhriju min diyarihim. Diyar kampung halaman. Makkah. Dah itu, tanah perkuburan kita boleh bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ahlal kubur pun boleh. Ahlad diyar pun boleh. Ad-diyar makna perkampungan. Perkampungan mereka di alam barzah. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Allah kata mereka telah dikeluarkan daripada diyar, kampung halaman mereka, bumi Makkah, bighairi haqq, tak ada sebab. Illa, tu dia. Kenapa mereka dihalau? Illa, kecuali sebabnya satu, kata Allah. Ayyaqulu Rabbunallah. Tu kerana Nabi dan para sahabat mengajak musyrikin Makkah, Rabbunallah, Tuhan kita ialah Allah. Kita mesti sembah Allah. Kita bukan boleh sembah berhala, ni semua syirik. Itu saja yang dianggap dosa oleh musyrikin Makkah. Sebab Nabi mengajak mereka, Rabbunallah, Tuhan kita ialah Allah. Atas itulah mereka dihalau. Maka Allah mengizinkan peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ni kalau tuan-tuan muslimat tengok, disebut dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, apa tujuan perang? Apa tujuan peperangan? Disebut tidak lain dan tidak bukan menegak dan mempertahankan agama Allah. Itu tujuan perang. Soal ghanimah itu nombor 2. Harta rampasan perang itu soal nombor 2. Soal al-fa'i, satu lagi dia panggil al-fa'i. Al-fa'i, harta yang ditinggalkan oleh musuh tanpa berperang. Perang tak berlaku. Seperti dalam peristiwa pengepungan Yahudi Bani Nadir oleh tentera Rasulullah di Madinah. Sila baca surah Al-Hasyr. Sabbahalillah, tengok ayat nombor 2. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Itu cerita pengepungan selama 15 hari Yahudi Bani Nadir yang telah bercita-cita nak bunuh Nabi. Jibril beritahu ada seorang volunteer bawa batu nak empuk kepala Nabi. Jibril beritahu, maka Nabi hantar tentera kepung Yahudi Bani Nadir. Di mana kampung mereka? Di kawasan Masjid Quba. Siapa biasa ke Madinah, di kawasan Masjid Quba, belah kebun tamar tu, situlah kampung mereka. Dikepung 15 hari. Mana nak masuk Islam, sila. Tapi tak ada. Akhirnya, mereka meninggalkan Madinah. Mereka keluar tanpa bertempur dengan tentera Nabi. So, tinggallah pokok-pokok tamar, tinggallah rumah-rumah, tinggallah harta yang banyak. Maka diambil oleh Nabi dan para sahabat, maka tidak dinamakan ghanimah, tetapi dinamakan al-fa'i. Itu istilah. Ghanimah ni mesti perang. Bertempur, luka, bunuh, mati. Tinggal harta di musuh, ambil.
Tapi bukan itu tujuan. Tujuan berperang. Tujuan kita, kalau dalam konteks hari ni, perang demokrasi lah. Kitanya pilihan raya tu perang lah, tapi demokrasi. Tak adalah tembak-menembak, tikam-menikamnya. Perang jugalah, tapi demokrasi. Slim River pula. Kan, standby pula Slim River. Buat jana meninggal, kerja Allah. Yuhyi wa yumit. Allah menghidup dan mematikan makhluk. Bila kata perang, tu masuklah perang moden sekarang, perang demokrasi, di mana kita masuk pilihan raya yang dibenarkan oleh perlembagaan, berkempenlah secara sihat, dan kita tak ada tujuan lain melainkan kita nak meninggikan kalimah Allah. Tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Kita nak meninggikan Islam. Bukan maksud kita memaksa orang-orang bukan Islam. Tidak. Tetapi untuk mengajar mereka, Islam ni datang daripada Allah, Tuhan, Zat yang mencipta alam ini. Kamu nak sembah patung apa kamu punya kepercayaan, itu hak kamu. Islam tak ganggu. Islam tak paksa. Tetapi kami nak beritahu, kami orang Islam, kerja kami jaga izzah Islam. Kerja kami jaga kemuliaan Islam. Itu dia duduk. Maka sebab itu mempertahankan. Kena faham? Mempertahankan dan menegakkan agama Allah adalah disebut dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini yang menjadi motif utama ataupun tujuan utama Allah izinkan berperang. Tuan-tuan boleh bayang. Kita sebutlah kata perang Badar. Bila turun ayat tu, Allah izinkan berperang, maka berlakulah perang pertama, perang Badar. Tahu dah, tak payah cerita panjang. Berapalah tentera Nabi. Kan? Berapalah kelengkapan kuda. Kuda 2 ekor aja, unta 70. Banding Abu Jahal 1000, Nabi 300 lebih. Ada kata 313, ada kata 306, ada kata 384, macam-macam riwayat. Tapi cerita dia tak banyak lah, 300 lebih aja. Bandingkan 1000 Abu Jahal 3 kali ganda. 1 tentera Nabi, 3 tentera Abu Jahal. Kalau kita kira nisbah, ratio. Sikit 3 Abu Jahal, 1 tentera Nabi. Tapi bila misinya, misi mempertahankan Islam. Apabila misi peperangan Badar dan perang-perang yang Nabi hadapi, tak ada lain untuk meninggikan kalimah Allah, maka yakinlah kemenangan kepada Islam. Itu kita kena faham. Kita tak ada tujuan lain. Hatta walaupun sudah sampai kepada tahap Allah merezekikan kawan-kawan, rakan-rakan kita yang dulunya satu usrah dengan kita, sekarang sudah jadi menteri di peringkat pusat. Allah mengizinkan ini rezeki kamu. Kita tetap nyatakan Islam mesti berdaulat. Kita tetap nyatakan Islam menjadi agenda utama dalam keadaan kita menghormati kebebasan beragama. Ini kita mesti pertegaskan dalam keadaan sedemikian. Sebab tak ada tujuan lain. Islam mesti dipertahankan, ditinggikan kalimahnya, dan sampai kepada tahap tidak boleh membiarkan Islam diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Allah. Mesti bangkit, bercakap, bertindak di atas kapasiti yang diizinkan oleh syarak. Muslimin dan muslimat sekalian, itu yang kedua, tujuan berperang. Tadi keizinan, yang kedua tujuan berperang tu tuan-tuan letak dah berjihad ke apa, sama saja. Dalam keadaan tak ada kerja lain, mempertahankan agama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga daripada ayat ini adalah perintah Allah supaya kita memerangi orang yang memulakan memerangi kita. Itu prinsip. Dalam kes perang Badar, siapa mula dulu? Musuh. Nabi ke start? Tak. Apabila Abu Sufyan terlepas daripada pintasan rombongan dagang Abu Sufyan, terlepas daripada pintasan sahabat-sahabat Nabi yang buat riki di kawasan sempadan, Abu Sufyan boleh bau, boleh baca. Sebab Nabi arahkan sahabat pergi tahan Abu Sufyan. Ambil barang-barang. Sebab dia pergi berniaga pun dia duk bawa, dia kebah duit sahabat di Makkah. So Nabi kata itu hak kamu. Pergi ambil. Tapi Abu Sufyan ni saya pernah sebut, dia ni jenis cekap di padang pasir. Kata ulama di antara keistimewaan Abu Sufyan ialah dia boleh membaca gerakan hidung unta. Dia mengaji mana tak tahu. Unta ni bila dia tegak hidung ni tu, dia boleh baca. Dia boleh tahu unta ni memberi tahu sesuatu pada dia. Dan unta ni dia boleh cium pergerakan manusia. So dalam kes Badar, ketika Abu Sufyan dipintas, dia tengok hidung unta dia bergerak satu macam, dia boleh baca. Dan dia tahu di mana arah sahabat datang, tu yang dia kona pintas ke lain. Cekapnya Abu Sufyan. Bahkan tahi unta pun dia tahu. Dalam peristiwa Nabi di Jabal Sur, Abu Sufyan yang pegang di mainnya. Dia kata, hak ni tahi Makkah. Sampai tahi unta pun dia tahu, kira habis. Kalau jadi menteri boleh bagi pos bagus kat dia. Sampai tahap tu hebatnya Abu Sufyan. So dia kata okey lah. Tiba-tiba ada seorang musyrikin, Al-Hadrami, yang tak silap nama dia. Dia pergi koyak baju dia. Dia pergi toreh telinga kuda dia. Lepas tu dia toreh sikit. Dia pacu kuda. Dia potong telinga kuda dia. Sampai depan Abu Jahal. Dia kata, lihat apa Muhammad dah buat. Oh, punya jahat. Dia apa mula dulu? Bukan Nabi. Nabi suruh pintas aja. Bukan suruh bunuh Abu Sufyan. Pintas buat main sikit. Sebab harta hampir meniaga di Syam ni duit kami. Tu hak kami. Nabi bukan suruh. Tu bukan Robin Hood. Itu hak. Jangan ingat Nabi suruh sahabat pergi merompak pula. Itu hak. Maka bila Abu Sufyan tahu, dia pintas, dia lari, dahlah dia pun nak balik ke Makkah. Ni Hadrami ni. Dia pergi potong telinga kuda dia, dia corek-corek sikit dengan pisau badan dia, dia koyak baju dia. Dia kata, tengok apa Muhammad dah buat. Abu Jahal tengok, cari pasal lah kawan lama duk geram. Tu yang jadi Badar. Apabila Nabi mendapat maklumat daripada risikan bahawa Abu Jahal sudah mengumpulkan, Nabi pun ada SB risik dia. Nabi mendapat maklumat Abu Jahal dah himpun dah tentera dia. Maka Nabi panggil mesyuarat sahabat. Cerita dia, Islam aja bila berperang, bukan Islam mula dulu musuh. Kenapa? Sebab prinsipnya hadis Nabi, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fathbut. Wa fi riwayatin fa idza laqitumuhum fasbiru. Itu Nabi aja. Nabi kata la tatamannau liqa'al adu. Kamu jangan bercita-cita nak cari musuh dengan orang. Jangan bercita-cita nak cari gaduh, nak meramaikan musuh. Nabi kata jangan. Tu bukan prinsip Islam.
Tetapi kata Nabi, fa idza laqitumuhum fathbutu wa fi riwayatin fasbiru. Tetapi apabila kamu terpaksa bertemu dengan musuh, tetaplah jangan lari. Cari gaduh dah. Kalau hang mai, kami tak lari. Tu ya. Cari gaduh dengan orang dah. Hang mai, silat pulut durian dah. Hanya cari pasal. Cari gaduh dah. Hang cari pasal, kami tunggu. Tu Islam. Allahu Akbar. Baik itu Badar, bukan Islam mula ke? Semua perang begitu. Nabi mesyuarat. Sahabat kata, tunggu apa lagi? Jom kita bergerak menuju medan Badar. Berlaku perang Badar. Perang Uhud. Ada Nabi mulakan. Sahabat. Musuh. Dendam Hindun. Apabila abangnya mati. Utbah bin Rabi'ah. Hindun binti Utbah. Ayah dia mati. Utbah bin Rabi'ah. Lepas tu pakcik dia mati. Syaibah bin Rabi'ah. Lepas tu adik dia mati, Al-Walid bin Utbah. Keluarga dia banyak mati. Dia Hindun binti Utbah. Keluarga dia mati banyak. Adik dia Al-Walid mati. Pakcik dia Syaibah. Ayah dia Utbah bin Rabi'ah mati. Oh, dia menyimpan dendam. Dia memalukan, dia memukul semangat dendam. Setelah setahun kemudiannya berlaku pula perang Uhud. Tak sampai. Badar Ramadan 2 Hijrah. Uhud Syawal 3 Hijrah. Setahun sebulan. 15 Syawal tahun 3 Hijrah. Uhud. Siapa mula? Mereka bukan Nabi. 3,000 tentera mereka. Dendam kesumat Hindun. Dan dendam pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain. Lalu mereka membiayai peperangan itu dengan mengeluarkan belanja yang besar, dengan membawa kesemuanya hampir 3,000 tentera. Dan Rasulullah bergerak daripada Madinah, walaupun cadangan asal adalah bertahan di Madinah. Itu cadangan Nabi, tetapi sahabat kata, jom kita keluar, akhirnya ke Uhud. 1,000 tentera Nabi. Tinggal 700. Kerana 300 berpatah balik di atas hasutan munafikin Madinah. Tinggallah 7 lawan 3,000. Poinnya, Islam mula ke dulu? Dah, musuh. Jangan sebutlah perang apa? Perang Ahzab. Siapa yang mulakan? Abu Sufyan. Walaupun dia Islam akhirnya. Alhamdulillah. Radiyallahu anhu. Waktu dia kafir, dia mengumpulkan 10,000 tentera. Tuan-tuan, riwayat menyebut hampir 7,000 tentera Abu Sufyan adalah tentera berkuda. Tuan bayang saya? Tuan-tuan, just imagine sekejap. Muslimat fikir sekejap. 10,000 tentera. Tuan ingat sikit. Bani Ghatfan, macam-macam puak bergabung, termasuk Yahudi. Dan daripada 10,000 ni tuan-tuan, 7,000 tentera berkuda. Cuba bayang. Kuda bukan kuda padi zoo mana punya. Kuda mazal punya. 7,000. Pedang seorang satu. Siapa mula? Abu Sufyan, bukan Nabi. Tu yang Nabi panggil mesyuarat. Tu yang Salman Al-Farisi bagi cadangan. Maaf mencelah. Ya, kata Nabi. Kami ni orang Parsi, orang Iran. Parsi. Kerajaan Parsi. Kami ni dah biasa dah. Kalau perang kami biasa gali parit. Mana pernah Nabi gali parit? Perang face to face. Takbir jalan terus. Mati syahid. Tempur gitu aja. Tak ada nak gali-gali parit. Sikit punya kerja ni bukan belakang rumah cari cacing nak pergi mancing. Macam pergi tengok kawasan ni siapa dah biasa pergi Madinah. Macam pergi tengok gunung batu tu, Jabal Silak tu. Jatuh ayat mata tuan.
Sekerah-kerah bukit. Di bawah itulah sahabat menggali. Boleh bayang kerah mana tanah. Tetapi demi Allah, demi Islam, mereka tak peduli. Siapa mula? Musuh. Nabi dapat maklumat aja Abu Sufyan dah bergerak. Tak tunggulah. Maka kerja menggali parit dilakukan di musim sejuk. Waktu tu Madinah musim sejuk. Saya pernah rasa sekali musim haji sejuk. Allah, Madinah tu. Dengan cerita Makkah, Madinah. 7 darjah Celsius. Musim haji. Madinah bila dia sejuk, orang kata sampai ke tulang hitam. Memang. Kita keluar hotel subuh tu, cakap ni berasap. Macam Liverpool lawan Manchester. Berasap mulut. Juk. Tak bawa jaket, memang mati syahid lah jawab dia. Dengan angin dia. Tuan-tuan muslimat boleh bayang gali parit dalam keadaan musim sejuk. Satu. Yang kedua, makanan tak cukup, lapar. Kita suruh pi usrah, tak pi dah. Pasal dah menang. Kan? Ada orang tanya saya, awak Masjid Laguna solat Jumaat pakai pah? Kami pakai pah. Muat 900 orang. Masjid besar, 900. Dia orang tanya, awak pakai pah, masjid lain tak ada pah pun. Saya jawab, sebab pah perintah ke dah? Itu lah saya jawab. Kan? Pah perintah ke dah? Pakai pah lah saya kata. Oh, diam, tak kata apa. Yang kata lagi aku tinju tu kan. Tuan, nak sebut bagaimana Nabi menghadapi itu dalam keadaan musim sejuk, dalam keadaan perut yang lapar. Tetapi ingat Allah kata, mempertahankan agama itu. Mempertahankan kerajaan Islam Madinah. Mempertahankan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang itu dipertahankan. Sejuk menjadi kecil. Lapar sahabat menjadi kecil. Sehingga sahabat mengadu ke Nabi. Angkat jubah, ikat batu di perut. Riwayat ini sahih. Lapar, ikat batu. Dia akan kejap. Perut tu jadi kejap, dia jadi kenyang. Jadi hilang lapar. Walaupun lapar juga, tapi dia bantu sikit. Seketui batu. Nabi angkat jubah, 2 ketui. Nabi 2 ketui batu. Tuan pernah dalam hidup ikat batu kat perut? Cuba sekali. Balik kuliah kita duduk makan nasi. Ambil batu bata tepi rumah mana bunga, pasu bunga tu letak kat perut. Pukul 12, mati. Pukul 12 lagi mati, lepas subuh sembahyang tanam. Muka kita seduk sembang. Allah. Tuan mayang, gali parit, perut lapar, musim sejuk, astaghfirullah. Tengok tanah Jabal Silat tu, tak tahu nak cakap, hitam bukit. Bagaimana tanahnya walaupun sekarang sudah jadi traffic light, longkang parit itu sudah tak ada, sudah jadi jalan raya traffic light, tapi kita boleh agaklah tanah tu kerah mana. Dan parit tu pula bukannya kecil anak, punya lebar, kuda dewasa lompat sangkut. Tu dia. Kuda yang sihat, tangkas, dia lompat, dia pun tak lepas. Bayang lebar mana? Tuan fikir sekejap. Adalah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah redha kepada mereka. Mereka sanggup untuk apa saja. Demi Islam, mempertahankan Islam, mereka sanggup apa saja. Sampai disebut oleh almarhum Asy-Syaikh Abdul Rahman Mubarak Furi, bahawa sesungguhnya di antara peperangan yang Nabi paling letih di sudut fizikal dan mental, Nabi paling letih dan sakit ialah Ahzab. Kenapa? Sebab tikam daripada belakang.
musuh dalam selimut. Ketika Nabi dan sahabat menggali parit, ketika itu Yahudi yang tak turut serta yang ada di Madinah menikam Nabi daripada belakang, mengganggu muslimat-muslimat di malam hari, sedangkan Nabi di sana sedang menggali parit. Di Madinah, di rumah-rumah Yahudi yang tak pergi perang sudah mengganggu muslimat-muslimat. Tak kepening Nabi. Sampai Nabi terpaksa menghantar risik dia, Abu Zar Al-Ghifari. Nabi bisik dekat Abu Zar, engkau patah sekarang balik ke Madinah, aku dapat maklumat, engkau tengok betul ke benda ini berlaku. Ni musuh nak main ni. Madinah dalam kacau pula, Yahudi kacau. Musuh on the way, Abu Sufyan. Lalu Nabi pesan kepada Abu Zar, sekiranya ia benar, engkau kembali dan engkau jumpa aku, engkau buat isyarat angguk sudah. Kau jangan cakap, nanti sahabat lain dengar. Ni kata Syekh Abdul Rahman Mubarakfuri. Abu Zar pun pergi, selang berapa waktu patah balik, dekat nak sampai Nabi, dia hangguk. Bermakna benar, Nabi ditikam daripada dalam. Kata Syekh Abdul Rahman Mubarakfuri, ketika itulah Nabi tersandar di sebuah batu. Bila tengok Abu Zar angguk, Nabi sandar badan dia dekat batu. Nabi berkata, kalau kita orang Melayu, Nabi kata, habislah. Begitu. Nabi kata, habislah. Sebab itu kata ulama, Ahzab lah perang Nabi paling letih. Kerana menghadapi dua musuh, Abu Sufyan dan Yahudi, yang akhirnya selesai Ahzab, tidakkah Nabi menghadapi Yahudi Bani Quraisyah? Yang akhirnya berlakulah penyembelihan, pembunuhan 700 Yahudi Bani Quraisyah ketika mereka belot dan menikam Nabi dalam perang Ahzab. Ini khianat. Allahu Akbar. Poinnya, siapa mula? Musuh. Musuh yang memulakan dulu bukan Islam. Itu prinsip perang Islam. Selagi boleh elak perang, Allah ajar ke Nabi, Nabi ajar ke kita, elak. Selagi boleh elak, jangan berperang. Tetapi bila sampai masa Allah izin tak boleh elak, perang. Maka sampailah perang terakhir Nabi, perang Tabuk. Last perang Tabuk sebelum Nabi wafat. Siapa yang buat haru? Rom. Pimpinan kerajaan Rom. Kerajaan Rom telah mengacah-ngacah, telah mengganggu apa semua. Mereka yang start dulu. Maka Nabi pergi, Nabi tak peduli. Memimpin pasukan yang dipanggil dalam peperangan Tabuk. Dan dalam peristiwa inilah beberapa orang sahabat tidak pergi yang telah dipulau oleh Rasulullah. Itu boleh baca dalam surah At-Taubah. Maka prinsipnya dalam ayat ini ialah jangan kita menceroboh. Maksudnya, jangan kita start dulu. Itu prinsip perang Islam. Jangan kita yang mulakan dulu. Musuh mula, kita sambut. Kita cari gaduh, tidak. Itu maksud jangan kamu wala ta'tadu tadi. Iaitu jangan kamu menceroboh, yakni memulakan peperangan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, kerana sesungguhnya Allah tidak kasih, tidak suka kepada golongan yang menceroboh. Iaitu dalam kes ini memulakan peperangan. Sebab Islam dia ajar kalau boleh elak, boleh berdamai, berdamai. Itulah perjanjian demi perjanjian Hudaibiyah lah apa saja. Sebab peperangan itu last choice. Dan selalunya musuh yang mula dulu. Bila musuh mula, Nabi diajar sambut dalam keadaan Islam ada izzah. Dengan duk pandang Islam dilekeh. Walaupun Nabi 300 lebih, kami tak peduli, kami lawan kamu. Walaupun kamu 1000, akhirnya menang dalam peperangan Badar. Muslimin dan muslimat sekalian, kuliah kita PKPP. Dia isyak, dia kena berhenti. Ikut arahan. Ikut arahan.
PKPP, pemulihan, recovery. Alhamdulillah, saya sebut dah. Saya ulang balik ucapan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Mak Noor Hisham apabila Malaysia kes COVID-19 sudah sampai kepada 1 digit, maka kita sudah mula keluar daripada virus ini, COVID ini. Dan sekarang dah hampir 2 minggu kes kita 1 digit. Alhamdulillah. Hari ini 4 kes, tapi tempatan hanya ada 1. Itu pun bukan warga negara Malaysia. Ada 4, 2 import, 2 kes tempat Malaysia tapi bukan warga negara tempatan. Bangla lah kot. Maknanya warga negara tempatan kita boleh seokok relax. Seokok patuhi SOP, ikut arahan, norma baru. Walaupun kita pelik, tak pernah buat, pergi masjid tulis nama, kan? Pergi masjid pakai topeng sini, kira kemas topeng tak pakai. Kira okey lah, tak ada masalah. Sebab pakai mask tu bukan wajib. Di tempat yang crowded, kata Ketua Pengarah. Sakat kita macam ni, tak apa. Parlimen pun semalam tengok sidang mana dah pakai. InsyaAllah tak ada dah. Dia makin hilang, makin tinggal 1 digit tak ada dah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Namun jangan kita alpa, tetap kita patuhi. Pergi tempat-tempat yang orang ramai, buh topeng. Dengan duk buat lebih tengok orang tua mana dia. Wahu! Dia batuk ujung mata cemeh, hampa buh cepat. Kan cari pasal. Bila terbang datang tu mampu kita. Berhati-hati, ikut arahan. InsyaAllah saya yakin lepas 31 Ogos ni mungkin ada arahan lain. Sebab dah banyak dah tarik, panggung wayang lah, boleh dah. Kenduri pun dah tak ada dah 250. Boleh ikut kapasiti dewan. Berenang pun dah boleh. Berenang kena jarak. Lagu mana apa buat pi lah. Pergi berenang. Maknanya dah banyak kelonggaran. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Dan yang paling kita bersyukur, kita boleh pergi masjid balik. Allahu Akbar. Kita boleh pergi masjid balik. Kita boleh kuliah balik. Allah syukur ya Allah ya Tuhan. Walaupun yang duk tulis dalam internet duk maki Tok Imam pasal masjid tutup, dia batang hidung tak nampak lagi. Menyembang dah. Muslimin dan muslimat, kita sambung bulan hadapan insya-Allah. Takat ni dulu PKPP, kuliah kita masih di bawah perintah kawalan pergerakan pemulihan. Masih lagi recovery, belum lagi bebas sepenuhnya. So insya-Allah kesimpulan pada malam ini 190. Yang pertama, Islam adalah agama yang membenarkan sampai pada tahap kita boleh memerangi musuh dalam bentuk peperangan. Yang kedua, Islam mengajar kita apakah tujuan peperangan, tak lain tak bukan mempertahankan kemuliaan Islam. Yang ketiga, Islam ajar kita wala ta'tadu, maknanya jangan mulakan perang dahulu, musuh dulu. Islam tak boleh macam tu. Tak cari gaduh dengan orang, tak ada. Musuh yang mulakan dulu. Dan saya dah sebut tadi, Badar ke, Uhud ke, Ahzab ke, Tabuk ke, semua musuh. Bukan Nabi yang mulakan. Itu dia duduk. Dan akhirnya Islam mengajar kita bahawa sesungguhnya peperangan itu bukan untuk ghanimah, tapi untuk mempertahankan agama Allah, kesucian, izzah dan kemuliaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wallahu a'lam.